Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Amin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Mastika Hadis dalam jilid yang pertama bahagian iman, dan kita sambung bacaan pada muka surat 34 pada hadis yang ke-6, masih lagi di bawah tajuk wajib berpegang teguh kepada kitab Allah. Wajib berpegang teguh kepada kitab Allah. Muka surat 34 pada hadis yang ke-6. Kitab edisi tulisan Jawi. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hazwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi.
Wa inda Abi Daud ziyadatan wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibih la yabqa minhu irkun wala mifsalun illa dakhalahu atau kama qala an-nabi fil hadis. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya akan berlaku pada umatku perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel. Sehingga jika ada antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan terang-terangan, nescaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah kepada 72 puak, dan umatku akan berpecah kepada 73 puak. Semuanya akan dihumban ke dalam neraka Allah kecuali satu puak sahaja. Lalu sahabat baginda bertanya, siapakah yang satu puak itu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, puak itu adalah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, malam ni kita jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang keadaan yang akan berlaku di akhir zaman, di mana umat Nabi Muhammad ini akan meniru bulat-bulat apa yang dibuat oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sehingga Nabi bagi satu gambaran, kalaulah ada sekiranya Bani Israel tu dulu mereka pernah berzina dengan ibu mereka secara terang-terangan, itu juga akan dibuat oleh umat aku, kata Nabi. Wal'iyazubillah. Nabi bagi satu gambaran kepada kita muslimin muslimat tentang sikap dan watak kita hari ini yang kita rasa mudah sangat untuk meniru. Terutamanya yang ditiru tu benda yang kita rasa ialah benda tak elok lah. Benda yang bukan-bukan, benda yang agama tak benar. Itu yang manusia akan buat. Macam mana orang kafir, orang barat, orang Yahudi yang sedang merosakkan dunia pada hari ini dengan kepelbagaian anasir yang mereka sedang usahakan. Dan Nabi sebut akan berlakunya perpecahan di kalangan Bani Israel kepada 72 puak, dan umat Nabi akan berpecah 73 kumpulan, 73 puak, macam-macam nama yang kita pernah dengar sebelum ini dan mungkin akan menyusul ke depan lagi, yang kita pernah dengar dengan nama Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya, dan macam-macam lah. Perpecahan itu sudah pun berlaku. Cuma Nabi kata 73 dan 72 yang di kalangan Yahudi tadi semua masuk neraka, kata Nabi, kecuali satu saja yang selamat, ada harapan masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Nabi jawab, mereka yang tetap berpegang di atas jalan dan sunnahku dan mengikut para sahabat-sahabat aku. Nabi kata yang selamat, yang ikut sunnah aku dan sunnah sahabat-sahabat aku. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini yang kita kena buat.
Ini yang kita kena fahamkan betul-betul. Kita hidup atas dunia ni bukan nak berseronok. Kita ada tugasan yang besar. Kita ada tanggungjawab yang berat dipikul di atas bahu-bahu kita. Maka tugas kita biar faham agama ni baik-baik, dan kita buatlah apa yang Islam ajar pada kita, walau letih, walau penat, walau apa sekalipun kita buat. Di dunia ni tuan-tuan, bukan nak nanti di akhirat. Akhirat tak payah cerita dah. Akhirat besok berehat saja. Kalau di dunia kita penat. Tapi kalau dunia berehat, bimbang, akhirat jadi penat. Dan itu yang pernah saya sebut, dan saya ulang sikit, yang dipesan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila sahabat baginda kata, dunia tempat berpenat lelah dan akhirat adalah tempat kita berehat. Biarlah penat sekarang. Penat tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan mari kuliah maghrib malam ni penat sebenarnya. Saya datang malam ni pun penat. Saya minta maaf lah tuan-tuan, malam ni memang hajat tu nak lepas isyak nak sambung sikit lepas azan, tapi saya rasa macam tak sempat. Malam ni kuliah kita betul-betul pendek, laju dan padat tuan-tuan. Sebab esok dah kena PKPB kan, esok lusa 2 minggu pula tutup masjid di Selangor. Jadi kebetulan anak saya balik dah daripada asrama siang tadi lagi. Sebab dia di Shah Alam, Kementerian Pendidikan keluar arahan suruh inilah dulu sekolah, ada certain sekolah kot zon merah. Jadi dah ambil, dah bawa balik. Ada pula barang dia tertinggal pula tuan. Dah kelang-kelang kabut kan. Ni kejap lagi nak cabut kerja balik, nak pergi ambil barang yang tinggal tu. Sebab dia pun kena cuti 2 minggu juga. PKPB kita pun 2 minggu juga kan, lebih kurang 14 hari juga. Jadi tuan-tuan, ialah walaupun ringkas kuliah kita malam ni, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita insya-Allah. Jadi cerita hidup atas dunia ni memang cerita dia penat. Ni saya tengok dah pada viral lah tadi, orang dah mula panik membeli barang banyak-banyak. Tak payah panik tuan. Barang ada je insya-Allah. Kan, yang buat kelang kabut ada je. Ini PKPB bukan PKP. PKP kot ia kelang kabut sikit. PKPB tak ada masalah, okey je. Kerja boleh buat macam biasa kan, cuma kena ada surat apa semualah. Jadi nak sebut dunia ni biarlah kita penat, tapi saya ulang banyak kali, penat kita dalam taat kepada Allah. Biarlah kepenatan kita dalam ibadah. Letih sebab baca Quran, biarlah, okeylah tu. Letih sebab dengar kuliah, letih sebab kita buat ibadah, letih selawat, letih zikir, letih semayang, letih puasa, cantik tu. Biarlah, daripada letih benda-benda lain. Letih lawan Islam, letih tu. Lawan Islam letih, berjuang Islam pun letih, sama-sama letih kan. Memang Allah sebut gitu. Allah kata serupa saja. Dari sudut letih tu sama, tapi pembalasan Allah kata tidak akan sama. Orang yang letih berjuang Islam besok dalam syurga tuan-tuan. Orang yang letih melawan Islam, mati tak bertaubat, neraka. Neraka ni ratus ribu juta kali ganda lebih letih daripada dunia. Biarlah tuan-tuan, kita jadi orang yang sayang pada Islam, kita letih berjuang, biarlah. Sebab besok kita berehat tuan-tuan. Kan? Sehingga ulama sebut besok bila Allah hadiahkan kita syurga, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Antara kenikmatan dalam syurga ni besok, kata ulama, ini tuan-tuan setuju tak setuju saya tak tahulah. Ya, kalau tak setuju jangan masuk syurga. Kan? Tapi kena setujulah tak? Kena setuju.
Antara benda kata ulama, besok dalam syurga kita tak tidur. Saya tak tahulah tuan-tuan puas hati ke tak. Pasal dalam kepala kita tidur tu satu kenikmatan kan. Tidur tu kita rehat, tidur tu nikmat. Apa hal pula dalam syurga tak boleh tidur Ustaz? Tak, memang Allah buat gitu. Habis rehat kat mana? Tak tidur dalam syurga tu, itu kenikmatan kata ulama. Tak boleh cakap apa dah lah. Aturan dia gitu. Kan? Aturan dia Allah buat gitu. Okey tak tuan-tuan? Pasal dunia dah puas dah tidur. Kalau tuan-tuan buat kajian, tuan-tuan tidur dalam dunia ni kan, saya rasa separuh daripada umur kita kot tu. Lebih kurang. Separuh daripada umur kita habis kat tidur atau tilam je tuan. Akhirat besok dalam syurga, ulama kata tak ada tidur sebab berjaga tu satu kenikmatan. Tuan-tuan rasa nak tidur macam mana tuan-tuan? Kita pandang bidadari, ada rasa macam nak tidur tak bila tengok perempuan cantik? Saya tanya dululah atas dunia ni, jawab dengan ikhlas lah. Segar bugar tak? Dah. Segar bugar. Atas dunia tak? Tengok perempuan cantik, ada tak mata kita tiba-tiba kuyu je? Mengantuk Ustaz tengok awet lawa lalu. Mana mahunya. Tak? Mesti segar bugar je mata lah. Hilang mengantuk. Besok dalam syurga, tengok bidadari, takkan mengantuk kot. Yang bidadari yang kita tengok ni, Nabi kata, bila dia pandang dia cantik, kita kalih ke lain. Lepas tu tengok sekali lagi bidadari yang sama, lagi lawa pula daripada mula-mula tadi. Orang yang sama, tapi lagi dipandang lagi cantik. Hari ni pandang dah cantik, besok pandang bidadari yang sama lagi cantik daripada hari ni, lusa lagi cantik daripada hari ni pula. Bila nak tidur? Agak-agak tidur tak tidur tuan-tuan. Nampak? Allah buat tu betul lah, tak usah bangkang. Saya tak puas hati Ustaz, dalam syurga saya nak tidur ke? Sekali tingkau lah. Kan? Tak payah tuan-tuan. Allah buat tu dah betul. Jadi tugas kita ikut agama ni baik-baik. Jangan lawan cakap Allah dan Rasul. Renung balik tuan-tuan, susahnya Rasulullah SAW bawa Islam untuk kita. Nabi sampai kena halau, Nabi kena baling batu tuan-tuan, berdarah kepala Nabi, jubah Nabi. Nabi sampai tidur dalam gua semata-mata nak selamatkan agama Allah. Seusia Nabi 63 tahun baginda hidup di kota Makkah dan Madinah. Selama tempoh 63 tahun itu, kata ulama sirah, Nabi telah terjun memakai baju besi, terjun dalam medan peperangan sebanyak 63 kali. Sama dengan jumlah umur ni. 63 tahun hidup, 63 kali Nabi turun medan peperangan. Perang tu nak selamatkan Islam tau. Nabi perang tu nak sebarkan agama Allah, nak selamatkan akidah umat Islam, sahabat pada masa itu. Jadi tak sahlah kita pula buat benda yang tidak-tidak, benda yang merapu-merapu, benda yang bukan-bukan. Tak sahlah tuan-tuan, sebab penat besok. Dalam neraka penat tuan-tuan. Saya pernah sebut banyak kali, dalam neraka tu nombor satu, panas tu satu hal lah, panas. Kemudian dalam neraka tu Nabi kata gelap. Gelap tuan-tuan. Kotlah cerah macam ni kan, kotlah cerah, boleh tahan lah kot no. Gelap tuan-tuan. Dah lah duk dah api kena bakar, lepas tu gelap gelemat. Apa kita nak cakap? Sebab kita pernah beritahu dulu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia menyeksa ke apa, dia buat sungguh. Bila dia bagi nikmat, dia bagi betul-betul. Dengan syurga, dengan sungai, dengan kebun, dengan buah-buahan. Sampai ulama menghuraikan kenikmatan syurga. Katalah besok kita masuk syurga, tuan-tuan nak makan apa? Katalah terniat, terlintas burung puyuh. Ya, ni contohlah. Ulama kata kita terbayang burung puyuh, tak tengok burung puyuh ada kat tapak tangan kita dah.
Lepas tu apa jadi tuan? Nak kena masak ke? Tak payah tuan-tuan. Burung puyuh tu offer. Dia pula bercakap, kata ulama, burung puyuh tu tanya, Abang Haji nak 3 rasa ke masak kicap? Ni contoh. Habis nak apa lagi? Kita kata masak kicap lah kot. Besok 3 rasa pula. Okey bos, tu masak kicap dah. Tak nak kat syurga, tak tahulah. Yang sungai dia dasarnya emas, tebingnya daripada perak. Satu sungai madu kan, satu sungai susu, satu sungai arak. Masa tu jangan warak sangat, boleh mandi dalam sungai arak, boleh minum. Pergi sungai susu, bawa uncang je, tarik, bancuh dalam sungai tu esok. Dah susu dah ada satu sungai susu. Apa lagi nak tuan? Bidadari 70 orang paling sikit. Saya, tuan-tuan, semua ni paling sikit besok 70 orang tau. Okey ke tak 70 tu? Seorang kat rumah pun tak terjaga Ustaz. Itu bukan bidadari bang, itu isteri kita, lain. Jauh daripada bidadari lagi. Kan, itu bidadari dunia kita lah. Esok paling sikit Nabi kata 70. Tiap-tiap orang dapat 70. Tu belum istana, ada pelamin, ada mahligai, ada sutera lagi nak dipakai besok. Pelayan kanak-kanak lelaki yang hidang air kat kita, yang picit kaki, semua ada tuan. Tak payah mesin urut gawa apa, tak payah. Semua dah lengkap. Cuma nak susah sikit atas dunia ni lah. Sebab tu jangan lawan agama tuan-tuan. Apa Allah Rasul cakap dan ulama beritahu ikut. Sebab ulama tu warasatul anbiya. Ulama tu pewaris para nabi, ikut, jangan dilawan. Betul, jangan, betul lah orang kata ulama pun berdosa. Memanglah ulama pun ada dosa tuan-tuan. Tapi makom kita dengan ulama tu jauh. Kan? Ulama ni bangun malam tu dah macam wajib dah atas diri diorang. Mesti bangun. Kita kira pegang sunat aja. Kan? Bangun malam sunat Ustaz. Alhamdulillah lah setahun ni dah dapat 2 kali baru. Pasal sunat. Ulama tuan-tuan, tiap-tiap malam dia bangun. Tak terdaya kita mengajinya, bacaan kitab, menulis kitab. Kita apa yang kita tulis, satu kitab pun tak keluar lagi. Jadi jangan pertikai sangat. Selama ulama tu sebut benda elok, benda baik, benda betul, bismillah, ikut saja. Sebab akhir zaman ni saya risau juga tuan. Ada orang condemn ulama. Bukan condemn ulama sekarang ni, dia condemn ulama Imam Syafi'i. Kita siapa dengan Imam Syafi'i ni? Kok ada pertalian darah boleh tahan kira juga kan? Macam tak nampak gaya je kita. Imam Syafi'i, Allah tuan-tuan, banyaklah kita sebut sejarah hebat Imam Syafi'i. 9 tahun hafaz Quran 30 juz, 12 tahun jadi mufti di kota Mekah. 12 tahun baru darjah 6 tuan-tuan. Jadi mufti. Mengaji kitab di Mekah sampai habis Tok Guru lah. Sampai Tok Guru Mekah pun surrender nak mengajar dia. Dia kata, wahai Syafi'i, mulai hari ni kami guru-guru Mekah ni angkat bendera, tak mau mengajar dah kamu. Tak boleh mengajar dah. Imam Syafi'i kata, pasal apa? Guru dia kata tak boleh. Sebab tiap kali kami mengajar kamu, kami tanya soalan, semua kamu boleh jawab. Tapi bila kamu pula tanya kami, guru-guru ni, kami tak boleh jawab. Habis lah. Jam lah. Guru tak boleh jawab, habis lah. Akhirnya mereka cadang pergi Madinah belajar dengan Imam Malik kan. Kitab Muwatta yang tebalnya sejengkal lebih ya. Hari ni punya kitab Muwatta, puluh ribu hadis dalam tu. Atas nasihat guru-guru di Mekah, dia pun pergi ke Madinah. Minta izin ibu dia dulu, dia pun pergi Madinah. Sampai Madinah, dia tak masuk kelas dulu. Dia cari kawan dekat sana, pinjam dulu buku.
Kitab dia tak ada duit tuan-tuan. Imam Syafi'i miskin masa itulah, sebab dia budak lagi kan. Pinjam kitab kawan dia. Apa dia buat? Dia hafal semua isi kulit ke kulit dan isi dalam kitab tu. Berapa lama dia hafal tuan-tuan? Dalam sirah menyebut 3 malam saja. 3 malam tuan-tuan. Kita 3 malam baru satu baris. Tu pun besok tersepak batu, habis. Langsung lupa. Imam Syafi'i 3 malam, kulit ke kulit, isi dalam Muwatta, semua puluh ribu hadis masuk dalam kepala dia, melekat terus. Itu pun orang petikai juga. Dan kita pernah cerita dulu kan, Imam Syafi'i pergi balik Masjid Nabawi, rumah dia pergi Masjid Nabawi balik rumah, dia jalan sumbat jari dia dalam lubang telinga. Bila Tok Guru buat, anak murid nampak, dia tanya. Macam tuan-tuan lah nampak ustaz pakai cap. Ustaz jadi Yahudi ke ni? Sudahlah. Ustaz dan kepala dia kopiah 24 jam. Mandi pun kena pakai kopiah agaknya. Siang kat ustaz. Nak tukar dressing sikit tak boleh. Takkan nak kayuh basikal pakai jubah bang. Kenalah pakai tracksuit. Tak. Jadi anak murid pun tanya, kenapa imam jalan tutup lubang telinga? Dia kata tak boleh. Kalau aku buka dua-dua lubang telinga ni, semua yang aku dengar perbualan sepanjang jalan kiri kanan semua melekat dalam kepala aku. Jadi nak mengelak serabut tu, tutuplah lubang telinga supaya tak dengar apa-apa. Kuatnya ingatan. Tiba-tiba ada orang petikai pula Imam Syafi'i bagian-bagian kan. Imam Syafi'i ambil hadis tak betul. Mana dia tahunya? Tak usahlah tuan-tuan. Kita ni banyak kerja lain nak menyiapkan amal ibadah berbanding nak menyalahkan orang lain. Kita kerja banyak tuan. Kerja kita banyak. Tak usahlah nak pergi belik cari salah ustaz ni apa, salah IJK. Tak payah cari salah orang tuan-tuan. Besok kalau Allah buka aib kita kan tak pasal-pasal je besok. Tugas kita saya nak sebut mudah saja. Bila Nabi kata yang selamat ialah yang pegang dengan sunnah aku, kemudian yang tetap atas jalan aku dan para sahabat aku. Baik, saya nak sambung sikit je lagi. Riwayat tambahan tadi tu kan. Dan menurut Imam Abu Daud ada tambahan, iaitu dan sesungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit suka mengadakan bid'ah, sebagaimana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Tidak ada satu urat atau satu sendi tubuhnya melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Besok akhir zaman ada penyakit bid'ah membid'ah kan, menyalahkan orang, benda ni tak betul, ini tak betul, itu tak betul, tak tahu apa yang betul sebenarnya. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kesimpulan akhir sekali saya nak sebut malam ni. Pertama, ikut sunnah Nabi, ikut ajaran agama elok-elok. Buatlah sedaya yang kita mampu. Yang sunat kita perkemas elok-elok, hak wajib tu confirm kena buat lah ya. Dan yang kedua, muslimin-muslimat, ibu ayah sekalian, kita tak ada masa sebenarnya nak buat benda-benda yang bukan-bukan, benda yang lara, yang sia-sia, fitnah orang, mengumpat orang, menghina orang, menyalahkan orang kan. Benda-benda ni kita jangan buat lah ya. Sebab agama tak suka. Dan kalau kita buat pun, kita nak ruginya besok lah. Kita akan rugi. Jadi tuan-tuan, itu yang saya boleh share sedikit pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih pada semua yang hadir, yang menonton live pada malam ni. Terima kasih banyak. Teruskan sokongan. Lepas ni 2 minggu pula lah kena buat live pula kan. Ceramah di rumah aja lepas ni. Dan saya minta jasa baik ibu-ibu, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mohon doa untuk abang saya Ustaz Salihuddin Nasir yang datang kuliah sini bulan lepas kan, kuliah subuh itu hari cuti hari Merdeka kan? Hari Malaysia tu. Dia demam 2 hari dah sebenarnya, demam panas yang agak teruk. Petang tadi dia pergi buat swab untuk
COVID, tapi result dia tak keluar lagi lah, 3-4 hari lagi. Kemudian doktor tengok ada jangkitan kuman di paru-paru. Dia macam susah sikit nak bernafas. Dan kemudian klinik kesihatan tu ambil ambulans dan bawa ke HKL. Jadi sekarang ni ada di zon kuning. HKL sedang dirawat. Doktor bagi oksigen lah, pernafasan bagi stabil balik. Doakan yang terbaik, dan kalau dah stabil nanti mungkin doktor akan letak di ward biasa lah, di HKL. Dan mudah-mudahan kita doa sembuh dan jauh daripada COVID lah, insya-Allah. Tak adalah result positif COVID tu, insya-Allah. Itu yang terkini lah. Nanti kalau ada apa-apa perkembangan yang lain, saya akan maklum kemudian, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Kita doa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.